Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena malam nisfu Syakban, tersebar ataupun viral sebuah poster daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan sebagaimana yang saya letakkan di sebelah. Bagi sesiapa yang mungkin belum baca poster ni, saya bagi sedikit masa untuk anda membacanya. Baiklah, secara ringkasnya ataupun yang boleh kita rumuskan daripada poster ni adalah dilarang membidaahkan dan menegah pengamalan surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syakban. Okey. Saya tidak akan membidaahkan amalan membaca surah Yasin 3 kali dalam video ini. Cuma saya ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Soalan pertama, perkara pertama yang terlintas di fikiran saya ialah poster ini tidak menafikan bahawa membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syakban adalah bid'ah. Ia tidak menafikan, it does not deny it. Apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan oleh poster ini ialah melarang kita daripada berkata ia adalah bid'ah. Ada beza di situ. Sebab sepatutnya poster ini kalaulah membaca surah Yasin 3 kali itu bukan bid'ah, sepatutnya poster ini ditulis membaca surah Yasin sempena malam nisfu Syakban 3 kali bukanlah bid'ah. Maka orang ramai dilarang daripada membid'ahkan amalan ni. Berarti ada penafian, kemudian baru larangan. Sekarang ni penafian tak ada, hanya larangan. Seolah-olah mengisyaratkan amalan tu memang bid'ah. Tapi hampa janganlah kata bid'ah, korang janganlah kata bid'ah, benda ni sensitif, benda ni berat, benda ni tak manis nak sebut. Okey. Jadi ini soalan pertama saya. Soalan pertama saya, kenapa tidak ada penafian bahawa membaca surah Yasin pada malam nisfu Syakban sebanyak 3 kali adalah satu bid'ah? You have to deny it first. Anda kena menafikannya terlebih dahulu. Kemudian baru bagi tahu kami, orang awam atau sesiapa lain, jangan membid'ahkan amalan ni. Okey? Alright, itu soalan pertama. Soalan kedua, lawan bagi bid'ah ialah sunnah. Okey, sekarang ni dilarang bagi kita atau sesiapa lain untuk mengatakan membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syakban adalah bid'ah. Kita dilarang berkata bid'ah, memandangkan lawan bagi bid'ah ialah sunnah. Apakah dengan itu kita boleh berkata membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syakban adalah sunnah? Kan? Baik. Kalau sunnah pula ada 3 kan? Sunnah qauliyah, yang ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah, yang ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah taqririyah, yang ini para sahabat buat lalu Rasulullah pun bersetuju dengan perbuatan mereka. Okey, jadi ini sunnah. Sekarang ni ada tak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan sahabat lalu Rasulullah bersetuju tentang membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syakban? Kena ingat ya, nisfu Syakban ni setiap tahun sekali daripada Rasulullah diutus sampailah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun kan. Jadi malam nisfu Syakban ni berlaku sebanyak 23 kali dalam jangka hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasulullah. Takkanlah 23 kali tu satu pun tak ada, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah atau sunnah taqririyah, sekali pun tak ada kan. Jadi sekali lagi ya, jadi soalan saya, lawan bagi bid'ah ialah sunnah. Maka sekarang ini, apakah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfu Syakban merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang baginda ajar, baginda anjurkan, baginda sendiri yang buat atau para sahabat buat lalu baginda pun bersetuju tentangnya? 23 kali, 23 tahun, takkan satu pun tak ada. Okey, tak apa. Kita masuk ke soalan ketiga. Ramai juga, termasuklah para agamawan, termasuklah orang-orang yang berpakaian baju agama, berhujah benda ni bid'ah bukan, sunnah bukan, tapi kita boleh buat. Oh, macam mana tu? Okey, seolah-olah sunnah Nabi ni adalah satu pilihan. Padahal bila kita bincang sunnah, kita sedang sebut tentang sunnah tashri'iyah dan bukannya sunnah ghairu tashri'iyah. Yang ini sunnah yang memang merupakan syariat Islam, sunnah yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Bila Rasulullah tidak melakukan sesuatu amalan, tidak mengajar sesuatu amalan, tidak approve, tidak bersetuju dengan sesuatu amalan, bererti amalan itu bukan sebahagian daripada agama.
Okey. Jadi sekarang ini bila bid'ah bukan, sunnah bukan, dia duduk kat tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu sebahagian daripada agama ataupun tidak. Okey, dalam hal ini saya bawa sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Sahih Muslim nombor 1718 sebagaimana tangkap layar di sebelah, juga merupakan hadis yang kelima daripada himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Sekarang ini membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syaban tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perintah itu bersifat anjuran ke, bersifat sunat ke, tidak diajar, tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila baca tu dapat pahala ke tidak? Saya bukan bincang tentang baca surah Yasin, bukan bincang tentang baca Al-Quran, tetapi tentang mengkhususkan tarikh malam nisfu Syaban kepada kaifiat membaca surah Yasin dengan bilangan 3 kali. Kemudian ada pula kan, selepas bacaan pertama didoakan keampunan, setelah bacaan kedua didoakan murah rezeki, setelah bacaan ketiga didoakan dipermudahkan apa-apa ujian. Jadi semua ini ada tak daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab kadang termasuk orang agama, mereka ini berhujah, benda ni bid'ah bukan, sunnah bukan, tapi dia kita buat je, tapi jangan sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa agaknya bahawa peranan, tanggungjawab, tugas Rasulullah ialah membawa syariat Islam daripada Allah kepada kita, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apabila baginda tidak membawanya, berarti tidak mengajar, tidak mencontohkan, tidak mempersetujuinya, berarti ia bukan bahagian daripada agama. So why are you doing it? So why are you practicing it? Okey, baik. Juga sebagai nota tambahan, bagaimana seseorang itu boleh mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah tetapi dia pula tidak mengamalkan sunnah. Ahli sunnah wal jamaah yang bagaimanakah itu? Soalan yang kelima. Okey, katakanlah ya, membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syaban bukan bid'ah, katakanlah ya. Jadi sekarang ni, apakah satu amalan, apakah satu ibadah yang dikategorikan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan sebagai satu ibadah yang bid'ah, sebagai satu amalan yang bid'ah? Boleh bagi contoh tak? Sebab macam semua okey je, macam semua pun tidak boleh dibid'ahkan. Para penonton yang dirahmati Allah, sedikit catatan sisi. Bid'ah ni terbagi dua. Al-bid'atul haqiqiyah wal bid'atul idhafiyah. Bid'ah yang hakiki. Bid'ah yang hakiki ni maknanya secara total, everything is totally new. Semuanya, dari semua aspek adalah baru. Kemudian bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah al-idhafiyah ni dari satu sudut ada dalil, dari sudut lain tak ada dalil. Dari sebahagian aspek ada dalil, dari aspek yang lain tak ada dalil. Kita katakan merujuk pada amalan membaca surah Yasin kan. Okey, dari satu sudut ada dalil kerana terdapat dalil-dalil yang menganjurkan kita membaca Al-Quran. Dari satu aspek ada juga dalil tentang berdoa, di mana di sana terdapat hadis-hadis, dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk berdoa. Namun di aspek yang lain tak ada dalil. Yang ini mengkhususkan pada malam nisfu Syaban untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Jadi inilah yang disebut sebagai bid'ah idhafiyah. Dan bid'ah idhafiyah ni kita tak sebut bid'ahnya dari sudut membaca Al-Quran, tapi kita sebut bid'ahnya pada mengkhususkan malam nisfu Syaban dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Nah, bila bid'ah idhafiyah ni dikatakan bukan bid'ah, dilarang daripada bid'ah, maka apakah ibadah lain yang dianggap oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang diambil kira oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan sebagai satu bid'ah? Sebab pada kajian saya, semua bid'ah yang berlaku di kalangan umat Islam adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah tak ada. Sebab manusia ni dengan akalnya tidak mampu untuk mereka cipta satu ibadah yang langsung tidak ada dalilnya. Semua bid'ah yang masyarakat kita buat, yang orang-orang agama kita berjuang untuk mewajarkannya, untuk menjustifikasikannya, dari satu aspek ada dalil, dari satu aspek lain tak ada dalil. Nah, sekarang ini apabila Jabatan Mufti Negeri Sembilan berkata dilarang membida'ahkan membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syaban, apabila adanya individu lain ataupun kumpulan lain
yang membuat sesuatu ibadah yang bida'ah, mereka pun tak boleh nak membida'ahkan kumpulan itu ataupun individu itu, sebab mereka pun dari satu sisi ada dalilnya, dari sisi lain yang tak ada dalil, sebab semuanya adalah bida'ah idofiyah, bida'ah yang di sebahagian aspek ada dalil, sebahagian lagi aspek yang tak ada dalil. Jadi bila nak dikatakan dilarang membida'ahkan amalan Yasin 3 kali ni, sebenarnya mereka telah masuk dalam satu perangkap di mana mereka juga tidak boleh membida'ahkan amalan-amalan lain, kerana amalan-amalan lain pun, sekali lagi saya ulangi, dari sebahagian aspek ada dalil, sebahagian aspek lain yang tak ada dalil. Sebab itu kalau para penonton yang dirahmati Allah perasan, mereka yang memperjuangkan sesuatu bida'ah, yang mewajarkan, menjustifikasikan, menghalalkan sesuatu bida'ah, mereka tidak mengkritik mana-mana bida'ah yang lain. Kenapa? Sebab mereka tahu kalau mereka kritik, orang itu akan jawab balik, hang pun buat bida'ah boleh, awak aku tak boleh buat bida'ah. Sebab semua bida'ah ini adalah bida'ah idofiyah. Dari sebahagian sisi ada dalil, sebahagian sisi lain tak ada dalil. Jadi sekarang ni, apakah sebenarnya bida'ah, satu ibadah, satu amalan bida'ah yang dikategorikan bida'ah oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan? Sebab kalau itu bida'ah, mereka pun boleh jawab balik juga, yang ini pun bida'ah juga, sebab semua ini adalah bida'ah idofiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati ya, dalam rangka mereka ini mewajarkan, menjustifikasikan, menghalalkan sesuatu bida'ah, mereka ni sebenarnya menghalalkan semua jenis bida'ah lain, sebab semua pun bida'ah adalah dari jenis bida'ah al-bida'atul idofiyah, yang mana dari satu sisi ada dalil, dari sisi lain yang tidak ada dalil. Baiklah, poster tadi kalau tengok di bawah tu yang kecil sikit, di bahagian nota kaki tu ada ditulis ya, persoalan bida'ah dalam masalah khilafiyah ataupun perkara furu'. Okey, baik. Soalan saya sekarang ni, jelah maksud mereka, kita ni dilarang dalam membida'ahkan dalam perkara khilafiyah, dalam perkara furu' kan. Okey. Sekarang ni, siapa yang kata membaca surah Yasin 3 kali sepenuh malam nisfu Sya'ban adalah perkara khilafiyah? Apakah ia satu khilafiyah sebagaimana yang perkara-perkara khilaf lain yang kita sedia maklum, seperti untuk solat-solat berjemaah subuh, maghrib dan isyak, membaca basmalah, apakah kuat atau perlahan? Ini adalah perkara khilaf yang muktabar daripada zaman salaf sehinggalah sekarang. Contoh lain, berzikir selepas solat fardu secara jahar. Jahar ni maksudnya berzikir secara kuat tanpa bantuan mikrofon. Macam sekarang saya sedang cakap, tanpa bantuan mikrofon, saya cakap direct kepada kamera saya. Saya tak menggunakan apa-apa bantuan. Ini baru jahar, sir tu perlahan lah. Okey, baik. Di sini memang ada khilaf. Sebahagian berpendapat zikir selepas solat itu dilakukan secara jahar asalkan tidak mengganggu makmum masbuk. Kalau ada makmum masbuk, diperlahankan. Bila dah tak ada, barulah jahar. Sebahagian lain pula berpendapat ianya adalah secara sir. Jahar itu sekali-sekala sahaja dalam rangka mengajar makmum lafaz-lafaz zikir yang berdasarkan sunat. Ini barulah perkara khilafiyah. Sekarang ini merujuk kepada membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Sya'ban. Bila nak kata khilafiyah ni bermula dari mana? Siapa yang kata ianya khilaf? Kitab mana yang berkata ianya khilaf? Dan ini bawa saya kepada soalan yang tadi ke-5, sekarang ke-6. Dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i yang manakah? Kitab-kitab muktabar, Imam An-Nawawi ke, Imam Ar-Rafi'i ke, Imam Ramli ke, Ibnu Hajar Al-Haytami ke, dalam kitab mazhab Syafi'i yang muktabar yang manakah yang menganjurkan membaca surah Yasin 3 kali? Sebab ingat ya, kita di Malaysia biasa sebut apa? Akidah Asy'ariyah, fiqh mazhab Syafi'i, dan tasawuf Imam Al-Ghazali atau Imam Al-Junaid kan. So ini dalam bab fiqh kan. Okey, jadi dalam kitab fiqh manakah dalam mazhab Asy-Syafi'i yang berkata dianjurkan sempena malam nisfu Sya'ban membaca surah Yasin 3 kali? Okey, dan kemudian ya, kitab manakah kalau lah tak nak dibataskan kepada mazhab Syafi'i, okeylah kepada kitab mana-mana rujukan, mana-mana kitab daripada 4 mazhab ini yang menganjurkan membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Sya'ban. Sebab para penonton yang dirahmati Allah, kena berhati-hati dengan sebahagian orang agama yang cuba menjustifikasikan, cuba mewajarkan amalan bid'ah
dengan alasan ini perkara khilaf, tak payahlah bising-bising, tak payahlah nak bincang-bincang. In the very first place, pada asalnya siapa yang kata khilaf? Adakah ia khilaf yang tiba-tiba kamu saja yang munculkannya, ataupun khilaf yang telah ada dalam kitab-kitab yang besar? Jadi hati-hati dengan mereka yang mendakwa ia adalah perkara khilaf. Tapi tak apa, kita tanya dulu, ada tak dalam mana-mana kitab mazhab Asy-Syafi'i yang muktabar yang menganjurkan membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Sya'ban? Okey, jadi soalan yang terakhir pula ialah, kenapa surah Yasin? Kalau nak menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, kenapa surah Yasin? Okey, di sini saya lihat ada beberapa posting yang mengatakan mereka mengemukakan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang berbunyi, bagi setiap sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya, dan jantung bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Okay, hadis ini sebagaimana tangkap layar di sebelah, darjatnya ada yang berpendapat ia maudhu', palsu, ada yang berpendapat ia sangat dhaif jiddan, ada yang berpendapat ia dhaif. Jadi ini hadis yang sama ada dhaif jiddan ataupun maudhu'. Okey, walaupun ia masyhur disebar-sebarkan, ia bukanlah sesuatu yang sahih. Yang sahih, surah yang paling baik dalam Al-Quran yang sahih ialah surah Al-Fatihah. Ayat yang terbaik dalam Al-Quran ialah ayatul kursi, sementara surah yang paling baik berdasarkan hadis-hadis yang sahih ialah surah Al-Fatihah. Jadi kenapa tak baca surah Al-Fatihah? Kenapa baca surah Yasin? Kenapa dibataskan kepada surah Yasin saja? Jadi demikianlah beberapa soalan saya kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya tidak membida'ahkan sebab dilarang membida'ahkan. Cuma saya ada beberapa soalan. Kita ulang kaji ya. Pertama, kenapa tidak dinafikan bahawa surah Yasin, bahawa membaca surah Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban adalah bida'ah? Kenapa tidak dinafikan bahawa ia adalah satu amalan bida'ah? Itu soalan pertama. Soalan kedua, lawan bagi bida'ah ialah sunnah. Selama 23 tahun, 23 kali berulangnya malam nisfu Sya'ban, takkan tak ada sunnah langsung pun satu contoh daripada sunnah bahawa baginda menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sesuatu ibadah tertentu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau bida'ah pun bukan, sunnah pun bukan, duduk tengah-tengah kan? Apakah duduk tengah-tengah itu satu amalan, satu ibadah yang boleh dianjurkan dalam Islam? Sebab bida'ah bukan, sunnah bukan, so kita ikut sunnah apa? Sunnah tok guru, sunnah masyarakat. Macam mana tu? Okey, itu soalan ketiga. Soalan yang keempat, okey, apakah contoh amalan atau ibadah yang dibida'ahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan? Jika amalan itu dikatakan bida'ah, kenapa amalan ini tidak dikatakan bida'ah? Sebab semua ini duduk dalam bida'ah al-idhafiyah. Bida'ah yang dari satu sisi ada dalil, di sisi yang lain tidak ada dalil. Okey, soalan kelima, dikatakan ini perkara khilafiyah, perkara furu'. Okey, jangan dibida'ahkan. Siapa yang kata ini perkara khilafiyah? Okey, soalan yang keenam, kitab mazhab Syafi'i yang manakah, kitab muktabar yang menyebut, yang menganjurkan membaca surah Yasin 3 kali sempena malam nisfu Sya'ban? Dan soalan yang keenam, soalan yang ketujuh, kenapakah dikhususkan surah Yasin padahal surah yang terbaik daripada Al-Quran adalah surah Al-Fatihah berdasarkan dalil-dalil yang sahih? Baik, demikian beberapa soalan. Saya tinggalkan dengan satu pesanan kepada para penonton semua, termasuk kepada jabatan-jabatan mufti semua negeri. Satu kata pepatah bahasa Inggeris ya, yang berbunyi, do not force people to respect you but earn your respect. Maksudnya jangan paksa orang, jangan harap orang secara automatik untuk menghormati anda, tetapi usahakanlah agar orang benar-benar menghormati anda dengan fatwa-fatwa yang berwibawa, fatwa-fatwa yang berani kerana kebenaran. Bukan fatwa yang aku sebutkan, orang kata aku bida'ah ke apa ke. Bukan fatwa yang membela sunnah Rasulullah, bukannya membela sunnah masyarakat. Fatwa yang ilmiah, bukannya yang kita sedang bincang ni lah ya. Earn your respect, do not force people to respect you. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.